Dalam kaedah SRI, jerami merupakan bahan yang mempunyai nilai tinggi serta memberi sumbangan yang besar dalam melengkapkan kitaran kesuburan tanaman, terutamanya tanaman padi. Menyedari hakikat ini, IMO atau Indigenous Microorganism yang merupakan salah satu daripada produk keluaran SRI telah diformulasi untuk tujuan tersebut. Dalam proses perebutan jerami, IMO akan berfungsi membekalkan organisma mikrob secara aktif bagi membantu menghurai selulus jerami menjadi baja yang sesuai untuk tanaman. Tidak heranlah apabila ada di kalangan para petani menamakan IMO sebagai bahan perebut jerami. Selain itu, IMO juga bertindak menambah aktiviti mikrob di tapak tanaman serta menyuburkan tanah. Memakan jerami boleh menyebabkan pencemaran alam. Yang penting bagi kita ini ialah kita nak memanfaatkan nutrien di dalam jerami padi itu. Kalau kita reputkan jerami dengan cara yang elok dan menggunakan mikrob-mikrob yang berguna, nutrien dalam jerami akan memperkayakan kesuburan tanah. Untuk mereputkan jerami dengan elok, kita menggunakan IMO. Keadaan biasa yang digunakan oleh petani dengan membakar jerami bukan sekadar akan mencemarkan alam semula jadi, malah turut membunuh pelbagai mikroorganisma yang terdapat di dalam tanah. Sedangkan mikroorganisma ini merupakan rantaian penting kepada kesuburan tanah dan membantu mempercepatkan pertumbuhan tanaman padi di semua peringkat. Kaedah penyediaan pereput IMO amat mudah dan hanya memerlukan dua bahan yang senang diperolehi, iaitu nasi dan gula merah. Selain berfungsi membekalkan makanan, nasi akan bertindak sebagai bahan untuk memerangkap mikrob, manakala gula merah pula bertindak sebagai pelengkap makanan kepada hidupan seni tersebut. Mula-mula, sediakan sepinggan nasi lebih kurang 1 kilogram atau 2 kilogram. Ini bergantung kepada banyak mana pereput tersebut hendak disediakan. Kemudiannya, nasi tersebut dimasukkan ke dalam bekas jarang seperti ini dan ditutup dengan menggunakan penutup. Setelah itu, nasi yang ditutup tadi akan diletakkan di bawah rimpunan di bawah pokok buluh. Sebaiknya dilakukan di waktu awal pagi. Keadaan di bawah pokok buluh ini sesuai sebabnya lembap dan suhu di bawah pokok buluh ini memang sesuai untuk mikrob-mikrob ini membiak dengan banyak. Masalah kesihatan ini dari segi penanaman padi sangat berkaitan dengan penggunaan kimia. Dan ternyata rata-rata penggunaan kimia ini banyak membawa masalah kesihatan. Bukan saja kepada pengguna kimia iaitu petani itu sendiri, tetapi juga kepada makhluk yang kita sasar untuk kita kenakan kimia itu, iaitu padi. Proses penghasilan dan pengumpulan hidupan seni ini memakan masa selama 2 hari. Selepas 2 hari, nasi yang diperap di bawah pohon buluh tadi akan dipungut. Masa paling sesuai untuk mengeluarkan nasi dari pangkal pokok buluh ini adalah di awal pagi. Bagi memastikan nasi yang diperap tersebut benar-benar memenuhi piawaian untuk dibuat bahan pereput, rupa bentuk nasi tersebut akan bertukar membentuk jaringan kulat-kulat halus berwarna putih di atas permukaan nasi serta berbau wangi. Sebaliknya, jika permukaan nasi tidak membentuk jaringan halus kulat putih atau menghasilkan bau yang busuk, langkah ini perlu diulang semula dengan menggunakan nasi yang baru. Setelah itu, dengan menggunakan nisbah 1:1, iaitu 1 nisbah nasi yang telah diperap dan 1 nisbah gula merah akan digaul bersama sehingga sebati. Kemudian, campuran ini perlu diperap selama 7 hari di dalam bekas yang tertutup. Jangan lupa, setiap kali membuat IMO pereput, tarikh sebelum diperam perlu dicatatkan.
Sebelum kami kenalkan pada petani, sebenarnya kami para pegawai telah berkursus berguru dengan Indonesia, diberi kesedaran betapa pentingnya kenapa kita mesti menggunakan natural farming dan mengapa selama ni kita baru sesedarlah bahawa selama ni kita jadi macam pembunuh tanpa disedar. Bagi petani guna racun, lepas tu dengan secara langsung racun tu untuk diri kita yang makan kan. Atas kesedaran tu, makanya macam kami pegawai-pegawai yang telah dibagi kursus, bersemangat untuk tubuhkan kumpulan, sebab kalau kita buat seorang tak jadi, kita mesti ada ramai, jadi baru mantap. Jadi kita ada tubuhkan kumpulan-kumpulan dan dibagi kekuatan dibimbing oleh Pak Tan dan Mak Tam, yang jadi kita lebih bersemangat. Sebagai sumbangan kepada perkembangan SRI ini, kita datang ke ladang dan ambil sampel. Cara kita ambil sampel itu mengikut kaedah mikrobiologi, dan dalam sampel tanah yang SRI banding dengan sampel tanah yang bukan SRI, kita dapati banyak kepelbagaian kuman dalam tanah SRI. Jumlahnya pun banyak lagi berbanding dengan yang bukan SRI. Nah, ini satu dalil ataupun satu data yang menegaskan bahawasanya kaedah ini memberi ruang yang lebih sejahtera, lebih lumayan kepada kuman tanah untuk beroperasi, memberi kesuburan pada tanah dan memberi ruang supaya bahan-bahan nutrien makro yang ada di tanah itu senang didapatkan oleh tanaman seperti padi itu. Bahan utama dalam perebutan jerami iaitu IMO bersama dengan pati kangkung. Untuk 3 ekar perebutan jerami kita memerlukan satu bekas IMO ini berjumlah 700 ml. Untuk penyemburan sebanyak 20 liter pam galas ini, memedai kita menggunakan 100 ml IMO. 100 ml IMO untuk satu pam 20 liter air. Ya, 100 ml dan kita masukkan dalam pam lah. Pam bersama dengan pati kangkung. Ya, pati kangkung ini digunakan sebagai bahan makanan kepada mikroorganisma yang ada di dalam IMO. Kita pakai 100 ml juga untuk 20 liter air dalam pam ni. Campurkan. Okey. Selepas itu tambahkan air baki selebihnya ke dalam pam dan boleh lakukanlah penyemburan di awal pagi atau lewat petang. Sebelum semburan campuran perebut dilakukan, sebaik-baiknya tunggul-tunggul padi dibaja terlebih dahulu bagi memastikan proses perebutan berlaku secara sekata. Bila kita menggunakan IMO, jerami akan rebut dengan cepat. Walaupun dalam keadaan kering, dia akan dalam 2-3 minggu jerami akan habis rebut. Kalau dalam keadaan basah, perebutan yang pantas ini berlaku tanpa jerami itu masam. Kalau masam maknanya kita kehilangan semua nutrien-nutrien yang ada dalam jerami. Dan kalau kita rebut dengan menggunakan IMO ni, jerami akan rebut tanpa bau masam, menandakan bahawa nutrien-nutrien yang ada dalam jerami itu terkawal dalam tanah. Selepas semburan jerami akan dibiarkan selama 2 hingga 3 minggu bagi memastikan proses perebutan jerami berlaku dengan sempurna sebelum tanah sawah dibaja. IMO amat menjimatkan, mudah dan selamat digunakan serta mampu memberikan anda pulangan hasil yang lumayan. IMO pelengkap kesuburan tanah.